Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bertemu kita kembali. InsyaAllah hari ini sedikit perkongsian daripada saya tentang tanggungjawab seorang suami. Wahai kaum suami, pergaulilah isteri-isteri kamu dengan makruf, yakni baik. Namun seandainya kamu tidak menyukai isteri kamu, apakah kamu perlu hantar kembali isteri kamu ke rumahnya? Ataupun mencerainya dengan talak. Maka begitulah gambaran tindakan realiti hari ini yang menjadikan pilihan ramai para suami. Sebagai contoh, lihat saja kes-kes talak di mahkamah yang kian bertambah. Lebih malang lagi, kebanyakan mereka itu adalah daripada kalangan orang-orang Islam. Sedangkan kita umat Islam telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Begitu banyak hal berkaitan membina dan memelihara rumah tangga supaya hidup bahagia dan harmoni. Namun, berapa ramai yang berusaha mentadabur dan mengambil iktibar daripadanya. Maka oleh itu, dengan sebab kegagalan inilah daripada benar-benar mereka mengambil iktibar daripada panggilan ataupun panduan wahyu ini. Maka itulah antara sebab ramai yang gagal memahami soal mengurus rumah tangga. Melainkan hanya yang mereka ketahui adalah aku terima nikah ni. Wahai kaum suami, ketahuilah bahawa bila mana kamu mengambil seseorang itu sebagai seorang isteri, itu bererti kamu telah mengambil amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun zahir hanya dilihat akad nikah itu bersama wali perempuan tersebut. Maka tanggungjawab bagi suami itu hakikatnya adalah tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanggungjawab itu bukan sekadar memberi nafkah, sekadar makan dan minum, pakaiannya, tempat tinggalnya. Hakikat yang sebenar-benar menjadi keutamaannya adalah seorang suami itu wajib memberi tarbiyah kepada isterinya, yakni pendidikan supaya isterinya menjadi wanita yang solehah. Ramai suami yang sekadar memberi perhatian terhadap apa? Hal ehwal nafkah keduniaan sahaja. Namun, mereka terlupa untuk mengambil perhatian tentang solat fardunya, soal kesempurnaan isterinya menutup auratnya. Begitu juga bagaimana batas-batas isteri tersebut dalam bermuamalah dengan orang lain, khususnya apabila isteri mereka berada di luar rumah. Wahai kaum suami, jangan jadi seperti apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu suami yang dayus. Ditanya para sahabat, siapakah mereka yang dayus itu wahai Rasulullah? Lalu jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami yang tiada tergugat maruahnya terhadap isteri dan keluarganya. Dia tidak mengambil kisah dengan siapa, ke mana, atas urusan apa, isterinya dan ahli keluarganya keluar dari rumah. Ahli keluarga ini termasuklah dengan konteks anak-anak. Wahai kaum suami, selain memahami itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahawa dirimu juga bertanggungjawab kepada kekasih teragung kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada seluruh kaum suami untuk berbuat baik kepada kaum isteri, iaitu dengan memenuhi hukum hakam yang menjadi ketentuan buat suami kepada isterinya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberi nama ikatan yang suci ini, iaitu ikatan nikah ini sebagai mitsakan khaliz. Bermaksud sudah diambil ke atas kamu suatu janji dan sumpah yang berat. Mungkin dapat memberi manfaat buat diri saya khususnya dan kepada seluruh para suami dan juga isteri yang berada di luar sana, ataupun kepada bakal-bakal suami dan isteri yang bakal mendirikan rumah tangga. Moga-moga memberi manfaat dan kefahaman kepada kita. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.